Baik, terima kasih Rashdam. Program STEM 50 atasi kekurangan pelajar dalam aliran Sains Tulen tingkatan 4. Laporan penuh kita bersama Abang Muasili Abang Abdul Samad di Kuching, Sarawak. Abang Muasili. Terima kasih Kamal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 50 pelajar tingkatan 1 dari 3 buah sekolah di Sibu akan menyertai program Sains, Teknologi, Matematik STEM 50 tahun depan. Hadiah yang dicetuskan oleh Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dr. Anwar Rapai ini akan membolehkan 150 pelajar menyertai program khas bagi memastikan mereka masuk ke kelas aliran sains di tingkatan 4. Mereka akan diberi. Menurut Dr. Anwar Rapai, tujuan program ini diadakan adalah untuk mengatasi masalah kekurangan pelajar, khususnya dalam kalangan Bumi Putra dalam aliran Sains Tulen di tingkatan 4. Antara yang akan terlibat dalam program ini termasuk pihak Pejabat Pendidikan Bahagian Sibu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Pustaka, University College Teknologi Sarawak UCTS dan badan-badan bukan kerajaan. Pelbagai program dirancang sepanjang tahun dan antara program utamanya adalah kelas tuition khas selama sejam setengah untuk subjek sains dan matematik setiap minggu. Selain itu, kita banyak aktiviti-aktiviti lain. Kita akan bekerjasama dengan Pustaka untuk minat mereka dalam bentuk digital. Sementara UCTS juga, kita akan bawa mereka ke makmal dan juga pendedahan lain. Selain daripada tumpuan kepada core subjek mereka ini. Dr. Anwar juga adu nangka ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat bersama guru dan pengetua sekolah yang diadakan di Pusat Khidmat Dunangka Sibu. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Daerah Sibu Ahli Cik Iba berkata, menerusi pelaksanaan STEM 50 itu, guru-guru akan dibimbing oleh pihak UCTS, pustaka dan agensi terlibat agar ilmu STEM benar-benar dikuasai oleh para guru sebelum mereka menyampaikan ilmu itu kepada pelajar di sekolah masing-masing. Ini merupakan satu program yang berpandangan jauh dengan menggunakan naratif baharu dalam dunia digital pada hari ini. Program ini akan memulakan langkahnya dengan memulakan ujian diagnostik untuk semua pelajar tingkatan 1 di 3 sekolah terlibat pada 2 Februari tahun depan sebelum bermula secara rasmi pada 1 Mac tahun depan. Kempen keselamatan jalan raya mula diperhebat menjelang musim perayaan hujung tahun termasuk di jalan pesisir di bahagian Semarahan. Berdasarkan statistik, Semarahan tahun ini mencatatkan 841 kemalangan dari tempoh Januari hingga Oktober dengan melibatkan 19 kemalangan maut, 7 parah dan 39 cedera ringan. Pada masa sama, bahagian Samarahan juga mencatatkan pencapaian Majlis Keselamatan Jalan Raya ketiga rendah di Sarawak selepas Betong dan Mukah. Hari ini, kempen keselamatan Jalan Raya peringkat bahagian Samarahan 2020 telah berlangsung di persimpangan Feri Laman Seruyuk Sebuyau disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Simunjan, Ola Dris. Dianjurkan secara bersepadu oleh pelbagai agensi, kempen itu mengetengahkan tentang keselamatan penggunaan helmet, tali pinggang keledar selain mengedarkan risalah keselamatan jalan raya. Antara agensi terlibat ialah Jabatan Pengangkutan Jalan, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Pejabat Residen Bahagian Samarahan, Pejabat dan Majlis Daerah Simunjan dan Unit Komunikasi Awam Sarawak. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Limbang berada dalam keadaan bersiap siaga untuk memberi khidmat kepada penduduk terjejas bencana sekiranya Pusat Pemindahan Sementara PPS diaktifkan. Persiapan gerak kerja lebih awal telah dirancang bagi memastikan semua pengurusan dapat dilaksana mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan selaras dengan garis panduan pengurusan bencana. Menurut Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat JKM Bahagian Limbang Gadong Buaya, pihaknya akan memberi komitmen penuh dalam membantu jabatan dan agensi lain sekiranya diperlukan. Untuk Jabatan Kebajikan Masyarakat Limbang, kami telah bersedia dengan rangka-rangka kerja. Sekiranya pusat pemindahan akan dibuka, kita akan menjalankan mengikut SOP yang telah disediakanlah. Sekiranya pusat pemindahan ini akan dibuka kelak. Beliau menyatakan demikian kepada RTM semasa latihan dan simulasi Pusat Pemindahan Sementara PPS Daerah Limbang di Dewan Mendamit Limbang. Tambahnya lagi, seperti tahun-tahun yang lepas untuk melancarkan operasi dan kerja-kerja di PPS, pihaknya telah dibantu oleh para sukarelawan berikutan mereka menghadapi kekurangan ahli, terutamanya semasa banjir besar berlaku.
Tahun 2021 bakal menjanjikan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih selesa buat guru dan kanak-kanak Tabika Kemas di Kampung Melayu Bakong di Seri Aman. Bangunan Tabika yang sebelum ini usang dan uzur telah dibaik pulih dan mereka tidak lagi perlu menumpang di bangunan taska. Penyelia pendidikan awal kanak-kanak Kemas daerah Seri Aman, Wan Habib Wan Muhammad, ketika ditemui pemberita RTM berkata, pada penyerahan bangunan tersebut daripada pihak JKR, kerja-kerja baik pulih telah dapat disiapkan dalam tempoh 3 bulan dengan melibatkan kos kira-kira RM95,000. Jadi kita amat bersyukur dan berterima kasihlah kepada pihak jabatan telah memberi sedikit sebanyak untuk mencantikkan Tabika kita. Keadaan kelas di sini mula-mula kami masuk bangunan tu memang terlalu daif. Memang sesuai untuk kanak-kanak. Tapi rasa nak mendidik anak didik di kampung tu kan. Jadi kami sedaya upaya walaupun keadaan daif. Purata kanak-kanak Tabika Kemas Kampung Melayu Bakong adalah sekitar 20 orang setiap tahun. Kemas Seri Aman juga telah mengutarakan cadangan agar 2 buah lagi Tabika di daerah itu dapat dibaik pulih tahun depan dan berharap mendapat kelulusan jabatan. Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Seri Aman yakin dapat memberi maklum balas dengan cepat kepada masyarakat jika berlaku sebarang bencana terutama dalam tempoh monsun Timur Laut ketiga ini. APM Daerah Seri Aman mempunyai keanggotaan yang mencukupi dan boleh digerakkan pada bila-bila masa. Pusat kawalan operasi kita beroperasi 24 jam di mana semua petugas dalam keadaan yang siap sedia seramai 50 orang dalam 1 jam pertama. Sekiranya perkara ini masih berpanjangan, maka kita akan tambahkan lagi keanggotaan untuk seluruh bahagian Seri Aman. Pasukan ini turut mempunyai aset mencukupi termasuklah beberapa buah bot, lori dan ambulan. Kesemuanya telah diuji dan berada dalam keadaan baik untuk digunakan semasa operasi. Sekiranya berlaku sebarang pemindahan penduduk, APM juga komited bahawa mereka mampu mempersiapkan pusat pemindahan sementara PPS dalam masa sejam bagi menempatkan penduduk yang terjejas. Kelengkapan untuk PPS seperti kerusi, meja dan lebih 100 khemah adalah mencukupi untuk 39 buah PPS yang telah dikenal pasti di daerah Seri Aman. Orang ramai boleh menghubungi Pusat Kawalan Operasi APM Seri Aman di nombor 083 32 0973 jika berlaku sebarang bencana atau kecemasan. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Kamal di Angkasa Puri. Silakan.